والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita datang bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini, dan juga sekaligus kita dipilih oleh Allah untuk terus beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Bagi kita duduk di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, kita dibukakan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan kefahaman itu dapatlah kiranya kita beramal dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sambung pembacaan kitab Thinarul Jannah, terjemah kepada kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sambung. Cuma malam ni saya tak bawa kitab asal itu. Kitab tu nak tertinggal, tertinggal kat rumah. Jadi kebetulan ada bawa. Memang kitab-kitab ni selain ada kat rumah, saya bawa masuk dekat dalam tab macam ni. Ini satu kemudahan bagi kita sebenarnya. Bila ada benda-benda yang macam ni, boleh bawa masuk kitab berapa banyak pun, alhamdulillah. Jadi malam ni saya baca ikut hak yang ni lah, memandangkan kitab tu tinggal, no? Jadi dia kata dekat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka telah berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah
wa ta'ala memberikan manfaat ilmunya kepada kita di dunia mahupun di akhirah. Maka dia kata buah keyakinan. Dalam kitab yang saya duk simpan dekat dalam tab ni, dia bagi kita tajuk-tajuk kecil, dia lebih mudah untuk kita baca sebenarnya. Jadi dia kata buah keyakinan, dia kata buah keyakinan yang dapat kita rasakan antara lain adalah kekuatan batin seseorang. Tuan-tuan, maka dia kata dekat sini buah keyakinan iaitu hasil daripada seseorang itu dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batin dia iaitulah dalaman dia menjadi kuat. Tuan, kuat ni hasil daripada apa? Hasil daripada dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kita tengok sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah, bila mana dia ditekan oleh majikan dia, bila mana dia dipaksa oleh majikan dia supaya kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Bilal tersebut meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah adalah ahadun ahad, ahadun ahad. Hanya Allah yang satu, hanya Allah yang satu, hanya Allah yang satu. Tuan-tuan, penyiksaan yang dikenakan ke atas Bilal bin Rabah merupakan satu penyiksaan yang begitu berat. Tuan tengok berat tak berat, macam mana dia disebat, kemudian diletakkan pula dengan batu yang besar di atas tubuh badan dia. Tuan-tuan, kalaulah agak-agak perkara tersebut kena atas kita, Allah Ta'ala a'lam, apakah kita masih lagi dapat mengekalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana tu, tuan-tuan, ulama menyatakan seseorang yang bila mana ia berzikir kepada Allah, tuan-tuan, makna zikir iaitulah bila mana dia sebut pada mulut dia, pada lidah dia, dengan suara dia, dia sebut akan kalimat-kalimat menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kata ulama, yang tu bagus dah. Kita duk zikir selama ni, kita meratib selama ni, yang tu bagus dah, kata ulama. Tuan, tapi kata ulama, ada satu lagi zikir yang mengatasi daripada zikir kita sebut akan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah ketika mana seseorang dia berhadapan dengan musibah, ketika mana dia berhadapan dengan cobaan, bila mana dia berhadapan dengan maksiat terutamanya, tuan-tuan, pada masa tu dia boleh teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana tu Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala dia sebut buah keyakinan yang dapat dirasakan bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kekuatan batin dia. Dan kita bawa contoh tadi bagaimana Bilal bin Rabah ketika mana ditekan, dipaksa, diletakkan batu besar di atas tubuh badan dia, yang keluar, tuan-tuan, adalah ahadun ahad, ahadun ahad. Dia lebih yakin dengan janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu ulama kata
Zikir yang paling afdal bila mana kita berhadapan dengan benda yang kita sebut tadi. Dia berhadapan dengan musibah, dia berhadapan dengan cobaan, dia berhadapan dengan maksiat. Masa tu dia teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka tu buah daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata ketenangan jiwa. Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati dia akan menjadi tenang. Tuan-tuan, perkara ni Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat kata Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu. Tuan-tuan, wali Allah yang dimaksudkan di sini iaitulah mereka yang taat pada Allah, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk juga orang-orang yang telah pun 100% secara putih dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu la khawfun alaihim, mereka tidak ada pun perasaan takut. Dan mereka tak takut. Pasal apa mereka tak takut? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, jangan kamu takut dengan mana-mana pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Allah, takhafuni, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu gentar dengan aku, kata Allah. Dan bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintah macam tu, maka satu orang yang dia yakin kepada Allah, la khawfun, kata Allah, mereka tak ada lagi dah perasaan takut dan juga gemetar. Kerana tu, tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW, bila mana mereka pi berperang, mereka cuma ada 2 jalan sahaja bila mana mereka pi perang. Tuan-tuan, yang pertama apa dia? Mereka pi perang ni, kalaulah mati, mati itu adalah mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mereka ditakdirkan hidup selepas daripada peperangan tu, mereka nak hidup sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mereka tidak ada rasa takut, gementar, ragu-ragu dan sebagainya. Tuan-tuan, kita kadang-kadang dalam sebahagian perkara, untuk melaksanakan agama ini pun kadang-kadang kita ada fikir juga kadang-kadang, terfikir di benak fikiran kita, kalau aku buat macam ni, sat lagi jadi lagu ni. Sat lagi aku cakap macam ni, sat lagi jadi macam ni. Dia duk fikir ada macam-macam perkara di belakang dia. Tuan-tuan, tu kalau kita. Tapi bagi orang yang dekat dah dengan Allah, bagi orang yang dah yakin sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala kata, ala, ingatlah kata Allah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu la khawfun, mereka dia tidak ada pun perasaan takut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana itu dalam kitab hikam yang kita duk baca, dia suruh supaya kita ni bila tengok apa benda pun dia fana. Dan tu fana ni apa dia? Dia suruh supaya bila mana kita tengok sesuatu benda tu, semua benda tu tidak ada, kecuali pada masa tu yang kita nampak adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nampak pada setiap sudut, pada setiap tempat dan juga benda yang kita nampak, tuan-tuan, adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, ala bi zikrillah
Dan ingatlah kata Allah, dengan kamu zikir kepada Allah, dengan kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, maka hati kamu akan menjadi tenang kata Allah. Tuan-tuan, tenang tu kat mana? Bila mana kita tengok semuanya ini adalah kekuasaan Allah, bila mana kita tahu semuanya itu adalah daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebab itu nanti kita akan tengok yang mana kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, orang yang bila mana dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua perkara dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia akan jadi tenang. Tuan-tuan, sebagai contoh, bila satu orang dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diuji oleh Allah. Tak kiralah tuan-tuan, ujian yang datang pada kita ni ada macam-macam, Ada orang yang kereta hilang, ada orang yang kasut hilang, Ada orang yang kena buang kerja, ada orang yang anak dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kesihatan dia diambil oleh Allah. Itu dalam bentuk-bentuk keburukan. Dan ada juga cobaan kadang-kadang dalam bentuk kesenangan. Dia diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kesenangan, dia diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nampak semuanya ini adalah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka pada masa tu dia akan berasa tenang, Bila mana dia tengok dia tak lebih daripada seorang hamba, sedangkan dia di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun dia diuji, maka dia faham yang ni adalah kerana daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa taala kata, ala bizikrillah, ingatlah dengan kamu zikir pada Allah, dengan kamu ingat kepada Allah. Tuan-tuan, makna zikir dan juga ingat dekat sini bukan bila mana datangnya musibah, cepat-cepat dia pergi ambil tasbih, cepat-cepat dia pergi ambil tikar semayang, Quran ke apa semua sekali. Tuan-tuan, dia pun duk baca. Tuan-tuan, baca tu pasal apa? Dia duk tengok ayat ni. Ingat, dengan kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Tuan-tuan, dia capai tasbih, dia capai Quran, dia capai sejadah. Tuan-tuan, tapi kalau tanpa adanya pemahaman, tuan-tuan, maka hati dia tidak akan pernah tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kenapa ramai orang yang dia cari ketenangan kod lain. Dia cari ketenangan ikut apa ni, melakukan maksiat pada Allah. Dia cari ketenangan dengan dia memuaskan hawa nafsu dia. Dia duk rasa yang ni boleh hilangkan dia punya tekanan. Berbanding dengan dia zikir pada Allah, berbanding dengan dia pada masa tu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia kena faham makna zikir di dalam ayat yang kita baca tadi, iaitulah bila mana dia nampak bahawa dia tu hamba, tak lebih daripada tu, dan dia duduk di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab tu dalam ayat yang kita baca tadi, ala inna awliya Allah, ingat kata Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun, dia tak ada lagi dah perasaan takut, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada perasaan takut dan juga mereka tidak ada perasaan duka cita kata Allah. Dan tuan, pasal apa tidak ada takut dan duka cita ni? Kerana mereka faham mereka duduk di bawah satu kekuasaan
Yang nama kekuasaan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok Nabi SAW diajak kat kita. Ialah mana Nabi SAW pada masa tu, pedang daksur telah pun berada di leher Nabi SAW. Tuan-tuan, pedang tu dah ada dekat leher Nabi SAW. Cuma tinggal daksur ni dia tekan je pedang tu, maka nescaya pada fikiran kita manusia biasa, maka Nabi SAW pada masa tu dia akan mati. Pasal apa? Kerana dibunuh oleh daksur. Itu pada kita punya pemikiran kita. Tuan-tuan, memang kita kalau pada adat, api itu dia membakar. Kemudian apa lagi? Kiaskan dengan benda-benda yang lain. Bila mana kata sakit yang teruk, yang tak ada harapan dah, tuan-tuan, kita duk kata mati. Hak tu pada adat. Hak tu pada adat. Tuan-tuan, Nabi SAW dia nak ajak pada kita. Itu hanya terbatas pada pemikiran manusia. Bila pedang dah ada kat leher dah, tuan-tuan, pada ghalibnya daksur adalah orang yang berdendam dengan Nabi SAW. Daksur adalah orang yang dah lama dah nak bunuh Nabi SAW. Tuan-tuan, pedang tu dah ada dah kat leher Nabi SAW. Tinggal tekannya. Tuan-tuan, tapi bila mana daksur dia tanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, lo ni siapa yang boleh menyelamatkan kamu daripada mata pedang aku?" Tuan-tuan, kalau kena kat kita, kita pandang kanan tak ada orang, kiri tak ada orang, atas tak ada orang, bawah lagi. Tuan-tuan, pada masa tu adat kata tak ada siapa dah yang boleh tolong kita. Tuan-tuan, Nabi SAW nak ajak pada kita bahawa ada satu kekuasaan yang jangan kamu lupa pada dia. Ada satu kekuasaan yang mana dia menguasai kamu, dan kamu tak boleh keluar daripada kuasa dia. Tuan-tuan, bila daksur tanya, "Allah, siapa boleh selamatkan kamu, hei Muhammad?" Tuan-tuan, masa tu tak ada orang yang boleh selamatkan Nabi SAW. Kalau ada para sahabat masa tu, tuan-tuan, sudah pasti para sahabat ni akan tolong Nabi SAW. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ketika mana dengar berita Nabi SAW wafat, Sayyidina Umar kata, siapa yang kata Nabi dah wafat, pedang ni akan sampai kat dia. Tuan-tuan, para sahabat cukup kuat di dalam mempertahankan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka sanggup buat apa sahaja kepada Nabi SAW kerana nak mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dan nak mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok sahaja Ahlu Suffah. Depa ni mai jauh-jauh buat rumah dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dekat Masjid Nabawi lah, Masjid Nabawi besarlah. Besar Masjid Nabawi tu. Ada orang dia tak boleh nak keluar daripada Masjid Nabawi. Dia mula fikir yang macam-macam, ni dosa banyak ni tak. Yalah, dosa kita memang banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kita nak kena husnuzan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tak boleh keluar tu bukan pasal apa, depa selalu katuk pintu. Depa nak cuci, kita masuk pintu 16, pintu 16 katuk. Pasal apa? Depa buat proses pencucian masa tu. Nak keluar pintu lain dah tak reti lah. Cari mana? Keluar tempat semua sama lah. Slipper dia, kasut dia dah ada dekat mana? Dekat pintu 16 tu. Besar dah Masjid Nabawi. Tuan-tuan, di kawasan Masjid Nabawi di belah belakang sikit tu, tuan-tuan, dulu di situlah tempatnya Ahlus Suffah
dia buat rumah dia sekitar dengan rumah Nabi SAW. Tuan-tuan, mereka semata-mata kerana nak hidup dengan Nabi SAW, kerana nak belajar dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, macam tu keadaan para sahabat ketika mana mereka nak bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, maka pada masa tu tak ada siapa dah. Maka Daksur tanyalah, siapa boleh selamatkan kamu, hai Muhammad? Tuan-tuan, secara spontan dengan mudah Nabi SAW kata, Allah yang boleh selamatkan aku lah ni. Tuan-tuan, masa tu tengok Nabi SAW dia kata yang boleh selamatkan dia pada masa tu Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu kata ulama, di antara tempat doa yang paling mustajab kepada Allah. Tuan-tuan, antara tempat yang bila mana manusia berdoa, mustajab doa dia kepada Allah. Tuan-tuan, waktu bila? Waktu pada masa dia dah tak ada siapa dah, yang ada pada masa tu hanya Allah. Tuan-tuan, sebab itu orang yang mati rotek kereta, contohlah, ataupun lampu dia sebelah tak nyala dah, ataupun ada kekurangan pada kereta dia. Tuan-tuan, tengah-tengah duk bawa kereta, rotek mati dah. Tuan-tuan, tengok-tengok kat depan, tu dia roadblock. Tuan-tuan, tapi kita selalu duk dengar cerita yang rotek mati ni lepas. Ataupun dia tak ada lesen, contohnya lupa nak bawa lesen atau lupa nak perhidupkan lesen. Tuan-tuan, tapi yang biasa kita duk dengar lepas ya dewa ni. Pasal apa? Tuan-tuan, masa tengah duk bawa kereta tu, siapa yang boleh tolong kita dah? Memang disebut oleh ulama, ketika mana manusia dah tak nampak benda lain yang boleh tolong dia, yang boleh bantu dia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, masa tu doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu ulama kata, doa indad daruri, doa ketika mana seseorang itu terdesak dah, dan juga dia tak nampak benda lain kecuali Allah, itu waktu doa dia mustajab pada Allah. Rotek mati tu ketak lutut ni, buat kita. Ya Allah, macam-macam ayat keluar. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Dia tak pernah hafal, tapi dia selalu ikut kuliah, duk dengar sirah Nabi SAW. Nabi duk baca ayat ni, keluar terus, boleh ingat masa tu. Masya-Allah. Maka Nabi SAW nak tunjuk kepada kita, bukan pedang tu yang beri bekah. Tu Nabi SAW nak ajak kat kita. Bukan pedang tu dah ada kat leher dah, pada masa tu kita pun berserah macam tu ya. Tuan-tuan, kita ada maula kita, kita ada pembantu kita. Siapa dia? Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, dia kata, buah keyakinan yang dapat kita rasakan antara lain adalah kekuatan batin seseorang itu. Batin dia kuat, hati dia terpaut kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi kita yakin tu dengan sebenar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu ulama tasawuf dia ajak pada kita, macam mana cara nak menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana caranya untuk kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita dah sebut sebelum ni, yakin dia tak sama dengan coba-coba. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, saya pernah cerita dulu bagaimana ada satu orang pembesak, nama dia Hayawah. Tuan-tuan, Hayawah ni walaupun dia kerja di istana, pegawai istana,
tapi ada satu sifat terpuji dia. Bila mana dia dapat gaji bulanan, maka dia akan sedekahkan semua sekali yang dia ada. No? Dia sedekah semua sekali. Tuan-tuan, tapi yang peliknya, Allah Subhanahu Wa Taala beri kat dia, selama dia duk sedekah kepada orang, selama dia duk bagi kepada orang ni, dia balik pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada orang yang tengok perbuatan ni, siapa dia? Adik dia. Nah, bila sang adik ni tengok, abang aku ni, setiap kali dia dapat gaji, dia bagi ke orang tu, dia buka dia punya almari dia buka laci dia, mesti ada gantian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang dia pandang itu. Tuan-tuan, maka adik dia pun bila dapat gaji bagi ke orang. Tuan-tuan, lah sekali dah bagi ke orang, buka laci terus. Tuan-tuan, dia buka laci terus. Tuan-tuan, yang ni orang yang tidak ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab itu kata Hayawah, aku melakukan perkara tersebut kerana atas dasar yakin dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang kamu melakukan perkara tersebut hanyalah kerana coba-coba, kata Hayawah. Tuan-tuan, sebab itu beza antara yakin dan juga coba-coba itu. Sebab itu Imam Al-Haddad kata, buah yakin, bukti yakin pada Allah, kekuatan batin dia, kemudian ketenangan jiwa, dan juga dia akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan perlindungan, dia akan mendapatkan apa-apa yang dia kehendaki pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu dalam hadisul Qudsi, dalam hadisul Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa-siapa yang melakukan satu urusan dan dalam urusan tu tak ada aku, kata Allah. Dalam satu-satu urusan tu, bila manusia duk buat, dalam urusan tu tak ada aku, kata Allah. Maksud kata apa? Dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan sesuatu perancangan, tapi dia hanya setakat terhenti pada perancangan itu sahaja. Dia tak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, mana-mana pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, aku tak ada dalam dia, maka aku serah perkara tu kepada dia. Tuan-tuan, maksud kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak masuk campur dalam urusan kita. Allah serah kepada kekuatan kita. Tuan-tuan, kekuatan kita ni tara mana sangat. Tuan-tuan, kekuasaan yang ada pada kita tara mana sangat. Tuan-tuan, ketahuilah bahawa kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dia merupakan kekuatan yang begitu sempurna. Dan apapun yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang maha sempurna. Dan sebab itu kita diajar, bila mana nak melakukan sesuatu perkara, maka kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, maksud dia apa? Bila kita lakukan sesuatu dengan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, maknanya aku lakukan perkara ini adalah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi SAW kata, man la yabda'u bi bismillah, siapa-siapa yang buat sesuatu perkara tetapi tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia terputus, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, apa makna terputus dekat sini? Maknanya dia tidak akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dia lakukan, terutamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata dekat sini, orang yang bila mana dia yakin, maka nescaya
dia mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang bila mana dia mengabdikan diri hanya semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pesanan ni adalah bagi kita yang mencari kehidupan di atas dunia Allah. Dan tuan, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala dia pernah kata kepada dunia yang dia jadikan. Dan tuan, masa dunia dijadikan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kata pada dunia, wahai dunia, kata Allah, siapa-siapa yang menjadi hamba kepada aku, kata Allah, maka aku perintah kepada kamu, wahai dunia, hendaklah engkau menjadi hamba kepada dia. Dan tuan, makna kata apa? Orang yang menjadi hamba kepada Allah, dunia akan datang melutut kepada dia. Yang ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi. Tetapi wahai dunia, bila mana kamu tengok ada hamba aku yang menjadi hamba kepada kamu, maka aku perintah, jadikanlah dia budak-budak kamu. Dan tuan, makna kata apa? Dia tidak mendapatkan kebaikan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bila mana kita tak dibantu oleh Allah, bila mana kita tak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tuan, apa lagi yang ada pada sisi kita? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhan nas, hei manusia, antumul fuqara, kamu semua ni tidak ada apa-apa pun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aghniya, sedangkan yang kaya itu adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ketika mana Allah Subhanahu wa taala dia sebut kami, dan tuan, makna kami dekat sini nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita bahawa dialah yang maha berkuasa. Kerana tu dia sebut pada diri dia yang satu dengan perkataan kami. Dan tuan, maka demikian orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata cita-cita untuk selalu taat kepadanya, serta upaya yang maksimal. Untuk maksud upaya yang maksimal, iaitulah satu semangat dan juga usaha yang tinggi untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makna dia apa? Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cita-cita dia, semangat dia nak melakukan taat itu besar dan juga selalu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana pada hari tersebut dia berpuasa. Tuan-tuan, cuba bandingkan diri kita. Tuan-tuan, amalan yang kita lakukan pada hari ini, ketaatan yang kita lakukan pada hari ini, menunjukkan betapa kadar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia berpuasa. Tuan-tuan, dia puasa. Bila dia makan sebelah daripada tamar yang dia berbuka puasa pada hari itu, tuan-tuan, baru sebelah tamar ya, tiba-tiba ada panggilan perang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa sahabat ni kata? Sebelah tamar lagi ni aku nak simpan dulu, nanti makan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ketika mana dipanggil dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tuan-tuan, jangan kata dia nak sengap pada masa tu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang suara dia kuat pula, sama naik dengan suara azan yang dilaungkan pada masa tu. Maka kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala,
Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu ada cita-cita besar untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu para sahabat yang terdahulu kita tengok, kerana keyakinan mereka yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, mereka buat apa pun juga yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok sebagaimana Sayyidina Uthman bin Affan ketika mana melepaskan orang-orang Islam di kota Madinah daripada cengkaman seorang Yahudi yang dia adalah pemilik kepada telaga yang nama telaga tu adalah telaga Rumah. Tuan-tuan, dulu bila mana dalam kekuasaan orang Yahudi ini, telaga Rumah ni, bila orang nak ambil air daripada telaga tu, tuan-tuan, mereka terpaksa bayar dengan harga yang begitu tinggi kepada Yahudi ini. Tuan-tuan, Nabi SAW rasa ihsan dengan orang di kota Madinah ni. Sebab bila mana nak mendapatkan air, bekalan air ni, terpaksa beli daripada orang Yahudi ni tadi. Tuan-tuan, maka Nabi SAW kata, siapa-siapa yang boleh membeli telaga Rumah tersebut, lalu dia infakkan untuk kegunaan kaum muslimin, maka dia akan diberikan satu tempat duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Sayyidina Osman yang duk dengar benda ni, tuan-tuan, dia tak fikir panjang lagi dah. Keesokan harinya, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, dia beli telaga Rumah ni, lalu diinfakkan untuk kegunaan kaum muslimin pada masa tu. Dan tuan, tak ada lagi dah kata mereka berebut di dalam nak mendapatkan redha daripada Allah. Dan apa pasal apa? Ini kerana di atas keyakinan kepada Allah